Billahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat bersama-sama pada kali ini dalam siri tafsir ringkas daripada Al-Quran. Pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada muka surat 360, juzuk yang ke-18 pada surah Al-Furqan ayat nombor 3 insya-Allah. Jadi pada ayat ini kita baru saja masuk kepada surah Al-Furqan. Jadi sebelum daripada ni kita baru membaca dua saja ayat daripada surah Al-Furqan sebelum ni, iaitu permulaan daripada surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha berkat yang telah menurunkan al-furqan kepada hamba-Nya, ala 'abdihi, kepada hamba-Nya, liyakuna lil 'alamina nazira. Jadi disebutkan sini lam, liyakuna lil 'alamin. Lam situ adalah liyakuna, dipanggil lamut ta'lil. Lamut ta'lil tu ialah sebab. Sebab kenapa Allah Ta'ala menurunkan nazzal al-furqan ala abdihi ini, kenapa Allah Ta'ala turunkan furqan kepada hamba-Nya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah supaya liyakuna lil alamin nazira, supaya Quran ini akan menjadi nazir kepada alam, kepada seluruh alam. Jadi lam ni walaupun dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai lamut ta'lil, tetapi oleh kerana ianya adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala melakukan sesuatu benda itu bukan kerana sebab. Jadi oleh kerana itu lam ni tidak boleh dikatakan bahawa sebab kerana ataupun menjadi beban kepada Allah, kerana Allah tidak boleh dibebankan dengan apa-apa, tetapi ini adalah hikmah, kita kata Allah Taala kenapa menurunkan Al-Quran ini adalah supaya menjadi nazir kepada alam. Jadi artinya kitalah, manusialah perlu untuk melaksanakan perkara ni, sebab dikaitkan dengan hamba, iaitu Nabi SAW, yang akan menazirkan manusia, iaitu memberi amaran kepada manusia seluruh alam ini tentang apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dibuat, dan seterusnya. Kemudian selepas daripada itu ayat yang kedua yang telah kita baca sebelum daripada ni, allazi lahu mulkus samawati wal ard, iaitu disebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, baginya lah mulkus samawati wal ard, iaitu kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhiz waladan, dan kemudian disebutkan dia tidak mengambil anak. Walam yakul lahu syarik, dan dia tidak mempunyai sekutu. Fil mulki wa khalaqa kulla syai'in, kemudian dia yang menciptakan segala sesuatu benda, kemudian dia faqaddarahu taqdira. Jadi ada empat sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat ini, bukan empat, lima yang disebutkan di dalam ayat yang kedua ini. Jadi untuk peringatan semulalah insya-Allah, ataupun untuk mengembalikan balik kita punya pandangan, kita punya, bila kita membaca surah Al-Furqan ini, surah Al-Furqan ini mengandungi tiga perkara lah yang sering kali diulang-ulangkan. Jadi kita cuba untuk melihat secara keseluruhan dulu surah Al-Furqan, kerana kita baru masuk sebelum daripada ni, dan kita baru masuk ayat yang ketiga. Jadi sebelum daripada kita masuk seterusnya ayat yang ketiga dan seterusnya ayat Furqan ni, kita ada 77 ayat daripada surah Al-Furqan ni. Allah Subhanahu wa taala, kita dapati dalam surah ini mempunyai, ini rahsianya ataupun hikmah daripada surah Al-Furqan ni, ada tiga perkara, iaitu Allah Taala ulangkan selalu. Yang pertamanya sekali ialah pelbagai cara orang-orang kafir ni, orang-orang musyrik, mereka ni menolak Islam. Mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan balasan terhadap orang-orang yang mendustakan Islam ni, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala sebutkan balasan-balasan akhirat dan seksa terhadap mereka ini. Kemudian yang ketiganya ialah Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan, menyungguhkan, iaitu memberi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan dakwah. Walaupun mereka ni
Nabi SAW dan juga para sahabat ni menghadapi penentangan daripada orang kafir. Jadi apa yang kita boleh dapati bersesuaian dengan turunnya ayat ni, iaitu dikatakan bahawa surah Al-Furqan ni dia turun pada penghujung semasa Nabi SAW berada di Mekah, iaitu sebelum beberapa ketika sebelum daripada Nabi SAW ni berpindah ke Madinah. Jadi suasana ini suasana akhir Mekah, dan sebelum daripada Madinah ialah kita boleh katakan bahawa masa itu kemuncak penentangan orang-orang Quraisy terhadap Nabi SAW. Jadi dia bermula selepas daripada Nabi ni beralih daripada fasa rahsia kepada fasa jahri, kepada fasa terus terang dengan dakwahnya, iaitu pada tahun, kita boleh katakan tahun yang keempat dah. Jadi bila masuk tahun keempat, Nabi SAW berterus terang dengan dakwah. Jadi orang kafir mula menentang Nabi SAW. Kemudian itu sampai kepada satu tahap, iaitu mereka memboikot pada tahun yang ketujuh. Kemudian selepas daripada itu, mereka terpaksa menghabiskan boikot tu kerana apa yang ditulis oleh mereka yang digantung di Kaabah itu telah dimakan oleh anak-anak. Jadi selepas daripada boikot itu, penentangan berterusan lagi dalam keadaan selepas daripada Nabi SAW balik daripada Taif, Nabi berdakwah kepada orang-orang yang datang semasa buat haji itu. Jadi penentangan itu terus dahsyat-dahsyat berlaku. Jadi pada masa inilah turunnya antara surahnya ialah surah Yasin contohnya, dan kemudian lagi ialah surah ini, iaitu surah Furqan yang sedang kita baca pada kali ini. Jadi untuk gambaran supaya kita dapat gambarkan bahawa surah Furqan ni adalah turun iaitu ketika Allah Ta'ala ingin untuk menghiburkan Nabi SAW. Jadi tahap selepas daripada balik daripada Taif ialah pada masa ni berlakunya Isra' Mi'raj. Jadi Nabi SAW dihiburkan oleh Allah Ta'ala dan diberi kekuatan lah untuk menghadapi penentangan yang dahsyat lah daripada orang-orang masyarakat Quraisy, masyarakat musyrik yang tak terima dakwahnya. Jadi kita akan baca pada hari ini seterusnya ialah perkara-perkara. Jadi kita dah dapat gambaran bagaimana sebenarnya suasana itu tu. Jadi insya-Allah kita akan cuba tengok lagi. Mereka pada hari ini kita akan tengok wattakhazu. Allah Taala sebutkan wattakhazu, mereka ini mengambil min dunihi, selain daripadanya, selain daripada Allah itu, alihatan, banyak-banyak tuhan. Jadi itulah yang berlaku kan, 360 tuhan diletakkan, 360 berhala diletakkan di keliling Kaabah tu, dan dikatakan inilah tuhan-tuhan. La yakhluquna syai'an, sedangkan apa yang mereka sembah tu sebenarnya la yakhluquna syai'an, tidak menciptakan apa-apa pun, tak boleh nak buat apa-apa. Wahum yukhlaquna, sedangkan mereka yang menciptakan, mereka tuhan-tuhan itu yang diciptakan oleh mereka itu, iaitu siapa yang buat berhala-berhala tu. Berhala itu dibuat oleh manusia, berhala itu dibuat oleh orang-orang yang menyembahnya. Jadi orang menyembahnya yang buatnya. Itu dia kata wahum yukhlaqun, mereka ini diciptakan, berhala itu diciptakan, bukan berhala. Jadi kita tengok juga kan, sampai hari ini keadaannya wujud kan, iaitu apa? Berhala-berhala ni dibina oleh manusia. Rumah-rumah berhala dibina oleh manusia. Berhala yang besar dibina oleh manusia. Kemudian mereka menyembahkan pula dan menganggap itu adalah sebagai Tuhan. Bukankah itu adalah batu? Jadi wahum yukhlaqun, mereka ini yang disembah ini adalah merupakan dibuat oleh manusia itu. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, dan ia tu berhala itu tidak mempunyai apa-apa pun. Apa-apa, tidak dapat memberi manfaat, tidak dapat memberi mudarat. Darran wala naf'a. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan kalau ada lalat ke, kalau ada apa-apa yang hinggat pada mereka, mereka tak dapat menepisnya. Kalau manusia ni dapat juga menepis lalat tu kan, daripada muka mereka, daripada kan apa yang kita buatlah pada hari ni. Tapi kita tengok berhala tu, kalau diberak ke oleh burung, kalau dibuat apa-apa, mereka tak dapat bergerak, tetap juga macam tu. Jadi bagaimana mereka dapat, manusia ni menyembah berhala-berhala tu. Jadi sebab tu dia kata wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, berhala ini tidak dapat memiliki bagi diri mereka itu darran wala naf'a, wala yamlikuna mautan wala hayata wala nusyura, dan tidak dapat memiliki mati. Dapat maksudnya tidak dapat mematikan, tidak dapat menghidupkan, dan juga tidak dapat membangkitkan, apatah lagi untuk membangkitkan manusia. Jadi kita tengok kan, maknanya Allah Ta'ala menyebutkan bahawa berhala-berhala yang macam tu itu yang mereka sembah.
yang tidak mempunyai manfaat mudarat, tidak dapat menghidup, tidak dapat mematikan. Tapi inilah peliknya manusia kan. Seterusnya daripada ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi, wa qala allazina kafaru in hadza illa ifkun iftarah wa anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Seterusnya Allah Taala sebutkan lagi, iaitu orang kafir ni dia berkata apa kepada pendakwah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang Islam. Dia kata haza, apa yang Nabi bawa ni, apa yang pendakwa bawa ni, ifkun, adalah satu benda, dia kata dusta yang direka-rekakan. Jadi dia kata apa yang kita bawa ni, apa yang orang Islam bawa ni, apa pendakwa bawa ni, ifkun. Kita baca dalam surah An-Nur itu ada hadisatul ifki kan. Hadisatul ifki artinya ialah satu berita bohong. Jadi al-ifku ni bukan hanya bohong-bohong biasa, tapi bohong tahap tinggi. Jadi bila ifkun ini, itulah yang dikatakan kepada pendakwah-pendakwah. Jadi sekarang ni apa yang berlakukan, sama ada mereka kata dengan mulut ke, ataupun mereka kata dengan hati ke, mereka kata dalam Facebook ke, mereka kata dalam medsos ke, mereka kata, tapi sebenarnya mereka kata kan, ramai mereka yang berkata bahawa apa yang dibawa oleh orang Islam, apa yang dikata orang Islam itu ada sebagai ifkun, iftarah. Dia kata kan, iftarah ni maknanya benda tak ada tapi dia ada-adakan. Lepas tu pula dia kata Muhammad ini dan juga pendakwah-pendakwah ni wa'anahu alaihi qaumun akharun. Dia sebut kat sini a'anahu, ditolong pula dia ni, iaitu pendakwah ni, oleh qaumun akharun. Qaumun akharun ini satu kumpulan orang, itu yang maksud dia, satu kaum yang lain. Jadi dalam setengah tafsir dia kata, dalam pendapat yang masyhur dalam tafsir dia kata ialah qaumun akharun ni ialah penolong-penolong Muhammad tu. Maknanya ada juga grup yang ikut dia tu. Ada satu kumpulan yang ikut pendakwah ni. Jadi wa'anahu. Okey, jadi maknanya Nabi SAW sini kita boleh fahamkan dia bukan seorang kan. Ada orang yang ikut dia, ada orang yang yang menerima dakwah ini. Kemudian faqad ja'u zulman wa zura. Maka dengan kata-kata itu Allah SWT kata mereka ni telah berkata, telah membuat datang satu perkara yang zulman wa zura, iaitu tuduhan yang zalim dan juga sangat-sangat dusta. Seterusnya ayat yang nombor 5 surah Furqan ni Allah Taala menyebutkan lagi kan apa yang mereka katakan, tuduhan. Jadi nampak tak kan, tuduhan 1, tuduhan 2, tuduhan 3. Ayat-ayat ni berterusan waqalu, apa lagi mereka kata? Apa lagi mereka kata terhadap pendakwah, terhadap apa yang kita bawa ni, apa yang Islam bawa ni, apa yang Nabi bawa. Waqalu asatirunal awwalin. Ini adalah cerita-cerita lama lah kata kan, bohong-bohong, cerita dongeng-dongeng orang dulu kan. Jadi memanglah kan sampai sekarang pun benda ni berlaku lah kan. Benda yang sama berlaku exactly kan, cuma mungkin dalam bentuk perkataan-perkataan yang lain. Apa dia kata? Iktatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Jadi dia kata apa? Dia kata Muhammad ni suruh tulis, bukan Quran. Benda ni bukan datang daripada Allah lah kata dia kan, tapi ini adalah benda yang Muhammad minta orang tulis. Sebab mereka tahu Muhammad ini dia tak boleh membaca dan menulis kan. Jadi oleh kerana itu, jadi mereka ni telah Muhammad ni mereka kata telah menyuruh orang tulis. Sebab tu dia kata tumla alaihi, pagi dan juga petang. Jadi makna dia ni kan siang malam duk kerja suruh orang tulis lah ni kan. Atau maknanya bukannya benda yang datang daripada Islam, bukan datang daripada Allah. Jadi kita tengok kan mana apa yang kita bawa ni, iaitu kita bawa datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba dituduh pula mengata bahawa itu semua adalah benda-benda yang mengarut lah, dia kata, yang datang daripada yang kita ni mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lah salawat, dia tak salawat. Mereka akan kata bahawa ini adalah ciptaan Muhammad, lalu kita duk ikut kan. Bodoh-bodoh mereka katakan. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi setelah daripada 3 tu kan, 3 perkara pembohongan tu yang kita baca pada hari ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Muhammad, kul, katakan, anzalahul ladzi ya'lamus sirra fis samawati wal ardi. Quran ini diturunkan oleh dia allazi ya'lamus sirra, dia yang mengetahui rahsia di langit dan juga di bumi, fis samawat wal ardi, di langitnya. Jadi kita tengok kan sekarang ni kita ada sebagai contohnya kan ada NASA. NASA ni apa? NASA di Amerika sana lah kan. Jadi NASA ni seolah-olah macam tahu semua. Dan dia pergi, tapi bukan tahu semua, tahu apa yang kita tak tahulah. Tapi mereka ni pergilah naik ke langit sana, pergi sampai kemari.
Paling-paling pun mereka sekarang nak pergi ke Marikh tak sampai-sampai lagi kan. Bulan, banyak lagi benda di bulan tu yang mereka tak boleh ni. Jadi sebenarnya di langit sana tu ada sangat banyak rahsia-rahsia kan, yang manusia yang tidak tahu. Di dalam bumi kita ni banyak sangat rahsia-rahsia yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan yang manusia tak jumpa-jumpa lagi kan. Di alam kita, di atas alam pun banyak lagi benda-benda yang manusia tak tahu. Sebab itulah ini kita dipanggil sir kat sini kan. Ya'lamus sir. Oleh kerana adanya rahsia-rahsia yang banyak ni kan, sebagaimana kita hadapi sekarang sebagai contohnya corona, manusia ni nak cari dia punya vaksin, Masya Allah susah kan tak? Sebab apa? Sebab dia adalah satu benda yang rahsia kan. Kalau tak rahsia manusia tu boleh tahu. Sekarang ni oleh kerana manusia tak tahu, maka dia adalah sebagai rahsia, sehingga dikatakanlah oleh WHO, dia kata kita mungkin akan ambil masa 2 tahun nak cari, wallahu alam. Tapi maknanya kita kata takkanlah lama sangat, susah sangat ke? Benda tu kuman kan boleh tengok, boleh nampak. Kalau tak boleh nampak, tak boleh nak test kan. Jadi test dia jolok sini, ambil sini kan, kemudian kita test dalam mikroskop yang besar, yang tahulah kan besar mana kan, tapi boleh nampaklah kuman tu, sebab tu boleh ambil gambar tu kan. Jadi sekarang ini macam mana nak hapuskan kuman tu? Nak hapuskan kuman tu pula ambil masa cari vaksin 2 tahun. Kan susah kan? Saya nak ceritanya ialah betapa banyaknya benda-benda yang kita panggil sebagai sir di atas dunia ini. Dalam bumi. Tak termasuk lagi di atas dan juga di bawah kan, dalam bumi kan. Jadi oleh kerana sir itulah adanya kajian, adanya PhD, adanya research, ada macam-macam lagi untuk menunjukkan sebenarnya banyak sangat rahsia dalam dunia kita ni kan, di bawah, di atas dan juga di tengah ni. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata ya'lamus sir. Kita baca Quran pada hari ini, kita boleh tengok kan, kita boleh gunakan. Jadi Allah Ta'ala kata sebenarnya yang menurunkan Quran ni ialah dialah, iaitu yang mengetahui rahsia as-sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafuran rahima. Tapi Allah Ta'ala ni tetap bersifat ghafur dan juga rahim. Kemudian seterusnya ayat yang ke-7, waqalu ma, ni ulang lah, Allah Ta'ala balik lagi kan. Tadi tu Allah Ta'ala mengajar kita lah supaya berkata. Jadi bila Allah Ta'ala mengajar kita ni supaya berkata tu, maknanya kita kena ingat kan? Benda itulah yang patut kita kata. Kadang-kadang kita tak boleh kata, kadang-kadang kita boleh sebut, kadang-kadang kita boleh tulis, tapi kadang-kadang kita tak boleh tulis. Tapi bila kita ni tak boleh tulis, kita kena ada dalam hati, kita kena ada dalam perasaan bahawa yang menurutkan Quran ni adalah ya'lamus sirra. Dia yang mengetahui langit dan rahsia langit dan bumi ni. Dialah yang menurutkan Quran ni kan. Walaupun orang-orang yang tak terima ni tak terima, tapi insya-Allah kita akan teruskan juga untuk menyampaikan pada mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi, apa kata mereka lagi? Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nazira. Ini benda lagi, tuduhan mereka lagi, tolakan mereka lagi. Mereka kata apa? Ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'am. Mereka tolak sebab apa? Sebab sekarang sifat Nabi tu, yang tadi dia konten, sekarang ni Nabi pula mereka kata. Apalah ni? Apa dia kata ni? Rasul ni dia kata apa? Ya'kulut ta'am, makan makanan. Kemudian tu wayamshi fil aswaq, berjalan di pasar. Jadi maksud kat sini berjalan di pasar ni maknanya nampaklah berjalan ngongek-ngongek pergi supermarket begini kan. Jadi dia kata maksud dia nak sebutnya ialah apa? Ya'kulut ta'am, makan makanan, kemudian berjalan. Maksudnya dia ni manusia biasa je. Muhammad ni manusia biasa je. Manusia macam kita je, dia terpaksa makan juga. Maknanya kan tak? Dan terpaksa makan tu bukannya makan pil, makan ataupun makan silap mata macam tu je boleh kenyang tu. Tak, makan makanan seperti kita. Jadi terpaksa kenyang juga kan kalau nak hidup. Kemudian tu terpaksa pergi ke pasar, terpaksa berjalan, terpaksa kan. Tak ada lah dia boleh terbang, dia boleh tag tu keluar sini, keluar sana kan tak? Jadi menunjukkan sini kata mereka, tuduhan mereka lagi ni apa? Iaitu maknanya Allah, dia ni macam kita juga kan. Muhammad ni macam manusia biasa juga. Jadi gitulah dia kata kan. Macam mana dia nak kata dia ni kan, ni nak jadi nazir, nak jadi peringatan kepada kita. Dia pun macam kita juga. Jadi mereka kata laula unzila ilaihi malak. Jadi sepatutnya diturunkan malaikat. Ada malaikat di tepi Muhammad tu. Unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nazira. Supaya apa? Dapat memberi amaran tu bersama-sama dengan Muhammad tu. Maksudnya sini ialah dalam tafsir kata, iaitu malaikat ada kat tepi tu. Malaikat tu akan bila Muhammad bercakap tu, malaikat tu mengangguk-anggukkan, membenarkan betul-betul ya.
Dia nak macam itulah, maknanya malaikat tu bersama-sama. Dalam ayat yang lain pula, dalam setengah-setengah ayat yang lain disebutkan supaya malaikat tu sendiri turun kepada mereka. Jadi macam-macamlah perangai orang yang tak nak ni kan. Mereka ni kan buat ayat macam-macam lah, nak katanya kenapa gini kalau gini, kenapa gini kalau gini, kenapa gini, macam-macam lah. Tapi benda-benda ni semua adalah kan benda yang kita nak kena nak kena bersabar. Yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran ni, benda ni berulang-ulang supaya apa? Supaya kita ingat kan, bahawa sebenarnya pendakwah ni akan menghadapilah benda-benda macam ni lah kan. Okey, ayat seterusnya, ayat yang ke-8, disebut lagi kan benda-benda yang disebut oleh orang-orang yang menolak dakwah ni. Apa dia kata? Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Okey, seterusnya mereka akan kata apa? Yulqa ilaihi kanzun, dicampakkan kepadanya harta benda. Maknanya jadi orang kaya lah. Tiba-tiba saja, oh dia ni orang kaya, dia ni rumah besar, dia ni kereta besar, dia ni Masya Allah hebat kan. Duit ada milion-milion, bilion-bilion ke kan. Barulah kita nak ikut, dia kata. Tapi tak ada pun, Muhammad ni tetaplah orang miskin. Duduk macam tu nak dakwah kita, dia pun miskin kan. Dia pun tak dapat harta. Kata daripada Tuhan, nak kata syurga dan macam-macam. Mananya? Jadi itu adalah dakwaan penolakan orang-orang yang menolak dakwah lagi. Jadi mereka kata yulqa ilaihi kanzun. Kanzun tu maknanya harta banyak lah kan. Kenapa tak dicampakkan kepada dia harta yang banyak? Ataupun dia kata au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Kenapa tak ada taman-taman pun? Kenapa tak ada, maknanya taman kat sini ialah maknanya kebun-kebun. Kenapa? Dia tak ada kebun kan? Dia entah ada mana ada unta, mana ada kuda kan. Tak ada pun kebun-kebun. Kalau tak, dia boleh buatlah kebun-kebun yang Mekah ni supaya maknanya di sini kan dia naklah orang kaya. Dia nak kekayaan yang melimpah-limpah dan juga Muhammad ni jadi pendakwah tu dia nak macam tu. Kalau pendakwah tak ada sifat-sifat tu, tak dakwah pun dia kata duduk hidup miskin macam orang lain juga. Macam mana dia ni nak kata dia ni ada tu daripada Tuhan gitu dia kata. Wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Jadi mereka kata apa pula ni kepada pengikut-pengikut Muhammad ni? Mereka kata kamu semua ni ikut siapa? Sedang mengikut orang-orang yang in tattabi'una illa rajulan mashhura. Sebenarnya kamu ni hanya menurut seorang yang tidak siuman, dia kata. Rajulan mashhura, rajulan seorang lelaki, mashhura yang kena sihir. Maknanya siapa yang kena sihir tu? Muhammad lah kena sihir. Kan Muhammad ni kena sihir. Ada setengahnya nanti tuduhan dia lagi lah, Muhammad tu tukang sihir. Sekarang ni Muhammad yang kena sihir. Maknanya dia ni tak betul lah. Gitu kan. Dalam terjemahan ataupun dalam tafsir kata. Jadi kamu semua, kenapalah kamu semua ni bodoh sangat duk ikut orang ni? Itu kata-kata mereka, tuduhan mereka terhadap orang-orang yang sedang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi, "Unzur kaifa darabu lakal amsal." Kamu tengoklah wahai Muhammad, wahai pendakwah, wahai orang-orang yang bawa Islam semua, bagaimana mereka membuat untukmu pelbagai misal perbandingan al-amsal, daripada perkataan misal lah kan misal al-amsal mana contoh, mereka fikir kan gini fadallu. Jadi nampak tak, misal ni adalah benda-benda yang nak bagi orang nampak kan. Jadi kita nampak kan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang sedang menentang Islam ini, mereka ni fakkara wa qaddar. Dalam ayat lain disebutkan fakkara wa qaddar. Fakkara wa qaddar ni artinya ialah mereka berfikir dan mereka nak letakkan nilai apa. Qaddar tu macam ni lah kot, macam ni lah. Macam ni itu. Dia berfikir kemudian dia bawa buat satu contoh lah ataupun. Jadi dia cari contoh-contoh supaya orang nampak. Nampak apa? Nak nampakkan bahawa Muhammad ni sesat. Nak nampakkan bahawa pendakwah ni sesat. Nak nampakkan. Jadi macam-macam kan cara ni. Jadi memang betul kan. Jadi sebab itulah wahai Nabi, wahai Muhammad, unzur kaifa darabu lakal amsal. Bagaimana mereka ini darabu lakal amsal, mencari contoh-contoh, mencari benda-benda untuk menampakkan kepada orang bahawa kamu ni adalah sesat. Kemudian dia kata fadallu. Oleh kerana itulah mereka jadi sesat. Mereka jadi sesatnya, pembuat tu pun sesat, orang yang mendengar pun dan juga orang menerima tu akan jadi sesat. Fala yastati'una sabila, maka mereka tidak mendapat jalan. Tak nampak jalan maknanya tak nampak jalan petunjuk lah. Okey. Jadi ayat seterusnya ialah ayat yang ke-10.
Allah Subhanahu wa taala kata tabarakallazi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Maha berkat Tuhan. Sekali lagi lah tabarak kat sini kan kita tengok sebagaimana permulaan ayat sebelum daripada ni. Tabarak tu artinya ialah maha berkatlah Tuhan, iaitu Allah Taala situ, allazi insya'a, yang mana sekiranya dia nak, dia akan ja'ala laka khairan, dia akan menjadikan untukmu dunia ini adalah lebih baik. Dia kata ja'ala laka khairan makna lebih baik. Jadi sekarang ni macam seolah macam gambaran tu Nabi tu macam tak berapa kan, miskinnya bagi pandang orang lah maknanya gitu kan, dia tak khairan lah. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala kata, sebenarnya Allah Ta'ala boleh kalau nak jadikan kamu ni lebih baik daripada apa yang ada sekarang tu, min zalik jannatin, iaitu apa? Allah Ta'ala boleh bagi syurga. Jadi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Jadi Allah Ta'ala boleh bagi syurga ataupun boleh bagi jannah tajri min tahtihal anhar, yang mana yang mengalir di bawahnya sungai. Ini memang indah lah makna rumah atas sungai, rumah atas air ke macam mana. Tapi maknanya ini satu gambaran yang indah. Sebab apa, di mana pasir mana ada sungai kan, mana ada air susah kan. Jadi kalau ada rumah bawah ada air, mengalir air, maka itu satu gambaran yang sangat indah lah nak ceritanya kan. Itu gabungan di antara tempat tinggal dan juga ada air. Kemudian tu Allah Ta'ala sebut itu wa yaj'al laka qusuran, dan Allah Ta'ala boleh kalau dia nak beri ni kepada kamu itu istana-istana. Jadi Muhammad, kamu jangan sedih lah ni. Allah Ta'ala kalau nak beri itu adalah boleh kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak beri sekarang kalau Allah Ta'ala tak nak orang yang mengikut Islam ini adalah kerana benda-benda tu. Tapi biarlah orang yang mengikut Islam ni kerana apa yang kamu bawa, bukannya apa yang mereka akan dapat. Kalau kaya mereka kena ikut, kalau miskin mereka tak nak ikut. Jadi kita tak nak macam tu. Orang ikut Islam ni, orang ikut benda yang betul ni adalah bukan kerana benda tu, tapi kerana kekayaan, kerana gambaran, kerana bentuk yang ada tu kan. Itu yang menyebabkan mereka ikut benda yang benar ni. Bal kazzabu bis-sa'ah. Kemudian seterusnya dalam ayat 21 Allah Subhanahu Wa Taala kata, ni ayat terakhir insya-Allah pada hari ini, Allah Taala kata bal kazzabu bis-sa'ah, bahkan mereka ini mendustai as-sa'ah, iaitu hari kiamat lah. Wa atadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira, dan Allah kata Allah beri amaran pada mereka, dan Allah Taala sediakan untuk orang yang mendustai sa'ah itu dengan sa'ir, dengan neraka. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada sesi kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.